Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita boleh mula majlis lah kalau macam tu. Kelas hari ini untuk tajuk indikator yang biasa digunakan. So ada 7 indikator yang saya akan tunjukkan malam ni lah. Okey, sebelum mula majlis kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmat. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, communication kita boleh di komen lah. Kalau siapa-siapa nak tanya apa semua, boleh type saja di bahagian komen. Nanti saya akan baca dan saya cuba jawab lah yang mana saya boleh jawab. Disclaimer sikit, saya bukanlah siapa-siapa yang kata power sangat ataupun yang perfect lah. So apa yang saya ajar ataupun apa yang saya kongsikan adalah apa yang saya tahu sahaja. Yang mana saya boleh jawab, saya akan cuba sebaik mungkin, insyaAllah. Okay, so tajuk pertama untuk yang malam ni, kita ada 7 indikator yang biasa digunakan lah sebagai trader, menggunakan indikator-indikator ini untuk sebagai panduan atau bantuan kepada pembacaan chart. So yang terbaik adalah naked chart yang sebenarnya. So naked chart, kita baca chart apa semua, indikator ni agak lagging. Cuma boleh membantulah untuk kita membuat decision untuk membuat pembelian counter ke, nak exit ke, nak TP ataupun nak cut loss lah. So beberapa indikator boleh membantu dan ada juga yang lagging ataupun dia lambat sikit lah, maksudnya lagging tu. Okay, yang pertama indikator adalah RSI, lepas tu MACD dengan volume lah. So kita masuk kepada indikator RSI dulu. So RSI ni adalah Relative Strength Index. Okay, RSI dia ada overbought, oversold dengan line dia lah, line yang di tengah tu, zone antara overbought dan oversold. So line ni biasanya dia menggunakan adalah 30 sehingga 70. Itu adalah trading punya zone. So sini 70, sini adalah 30. 70 ni dah memasuki, jika melebihi sini adalah zone overbought lah. Kat bawah ni adalah zone oversold. So biasa trader yang menggunakan RSI sebagai panduan dia untuk membuat belian ataupun exit counter tu, dia tengok kat sini saja, dah masuk overbought ataupun oversold. RSI ni setting dia pembacaan line ni adalah dia ambil average 14 candle ke belakang. So line ni terbentuk menggunakan average 14 candle ke belakang lah, mengikut time frame yang kita guna. Kalau kata kita buat analisis menggunakan time frame daily, so maksudnya 14 candle ke belakang adalah 14 hari ke belakang lah analisis dia.
Okey. RSI kosong, dia ada sini 30, sini 70. So sini adalah 100 lah, kalau kat atas tu kosong, paling bawah kosong. So agak jarang mencapai kosong ataupun mencapai 100 RSI lah untuk indikator ni. Yang kebiasaan masuk ke 30, dia keluar dari 30 dan masuk balik, atau keluar dari 70 dan masuk balik lah. So kat situ adalah trading zone yang biasa digunakan oleh trader-trader. So zone 30 hingga 70 tu adalah kita panggil juga zone neutral. Okey, yang biasa kita guna untuk, saya tunjuk kat chart. Okey, nampak yang bahagian saya share ni, nampak kan screen chart bahagian browser. Saya buka trading view. Okey, saya tunjuk untuk RSI. Sini adalah RSI yang bawah ni. Zone tadi 30 kat bawah ni dan 70 sini. So dia ada nombor sampai 100. Biasa kita guna tengok sampai kosong ataupun sehingga maksimum 100 lah, tapi jarang melebihi dia keluar ke 30 sampai ke kosong, tak pernah lagi berlaku lah rasanya. Sampai 100 pun tak pernah hit lah. So dia akan keluar ke 70 dan masuk balik, keluar 30 pun masuk balik. So yang trader biasa guna untuk RSI ni sebagai panduan macam ni. Contoh kat sini nampak tak? Mouse saya nampak Okey. Ini kalau di candle ni dia dah harga kat sini dan RSI di bawah ni. So biasa trader tak buat apa-apa decision lah kalau kat sini, kalau menggunakan RSI ni. Kat mana dia nak membeli, trader akan start membeli menggunakan RSI ni. Dia akan tengok bahagian RSI ni dah melepasi zone 30, maksudnya dah keluar ke oversold dan nak masuk balik, baru lah dia beli kat sini. Sekejap saya cuba lukis. Okay. So dia akan masuk kat sini lah. Okay, saya zoomkan RSI saja. Okay, RSI biasa macam ni. Keluar dari zone 30, trader belum buat belian lagi sebab dia tak tahu adakah momentum tu akan meneruskan penurunan harga. Kalau kita tengok kat sini kan. So kalau kata contoh dah keluar terus nak beli, tak boleh, sebab kita tengok candle lepasnya tu pun dia makin menurun lagi lah harga. So yang paling selamat kalau nak menggunakan RSI, dia start nak masuk balik ke zone 30, barulah kita buat belian lah. So dia dah start masuk kat sini, kita akan buat start queue untuk buat belian. So kat sini, so sampailah kalau menggunakan RSI semata-mata, sehingga kalau kata kita nak tunggu dia keluar dan masuk balik. Cara yang kebanyakan orang guna, dia dah keluar dari 100 dan masuk balik. So situlah TP dia. Tapi yang ni dia tak keluar. Kita tengok sampai je sini dekat 64.8 ni, dia dah patah balik ke bawah dah. So kat situ pun mungkin boleh juga trader untuk buat decision lah kalau menggunakan RSI. So yang satu lagi kat sini kita tengok. Sini tak ada, dia tak buat belian lagi sebab belum keluar dari sini dan masuk balik belum. So kat sini kata contoh untuk yang exit point, exit dia dah keluar dari zone 100 dan masuk balik. So dia akan buat jualan kat sini lah. So sini adalah harga untuk dia buat jualan. So kebiasaan dalam zone ini kalau menggunakan RSI kita tak ada buat Okay, saya ulang balik yang 4 RSI tadi lah. Okay, RSI dari zone 30 ke 70 adalah zone trading zone kita panggil. Okay, yang cara untuk trade menggunakan RSI, kebiasaan yang digunakan adalah bila line line RSI itu dah keluar ke zone 30, keluar dari zone 30 dan nak memasuki semula zone 30. So kat situ adalah entry point yang terbaik lah. So nilai dia kat sini. Kita cari saja entry point dan kita tunggu sampai dia melepasi zone oversold dan nak masuk semula ke zone dari zone oversold tu lah baru jual. Atau
pun boleh je kalau nak jual kat sini. Kita tengok sini dia pun macam tak sampai je. Okey, maksimum dah tu. Maksimum terus jual pun boleh, tak ada masalah. So kalau kata kita nak cuba lagi untuk hold, nak tengok dia pergi mana, kalau hold tapi dia tak melepasi 100 dan tak patah balik, so dia maintain kat situ agak rugi potensial lah sebenarnya. RSI, okey, RSI ni saja. Tekan kat sini, bahagian FX ni, indikator, strategi. Type saja RSI, pakai yang biasa pun boleh. RSI yang ni, Relative Strength Index. So pakai yang ni saja. So itu adalah cara untuk guna RSI lah. So kita boleh cuba tengok di counter-counter yang lain, sebab indikator ni adalah sebagai pembantu saja. Kita jangan, saya tak sarankanlah untuk menggunakan semata-mata RSI untuk buat trading lah. Sebab kita untuk dapatkan maksimum potential pun tak berapa tepat sangat lah untuk menggunakan RSI ni. So kita nak kena combine dengan setup yang easy trade yang kita dah buat. Sebab setup tu yang setakat ni adalah yang paling okey lah bagi saya untuk kita maksimiskan kita punya return tu lah. So RSI ni boleh saja kalau kita nak tengok macam tu, penyedap bagi kita lah. Kita tengok okey, dia dah masuk ke zone 30. Kita ready untuk buat belian. Tapi kalau ikut setup easy trade pula, kita draw line apa semua, trend line, kita tengok support. So kalau tak kena, sepatutnya kita tak masuk lah, setup tu tak wujud. Tapi kalau menggunakan RSI, kita masuk ke sini. Yang tu yang menjadikan kita takut bila kita masuk, walaupun RSI menunjukkan dia nak masuk ke zone 30 dan kita nak start membuat belian, tapi kita takut dia duduk main kat area bawah ni dan harga makin turun lah. So kat situ kita nak kena combine dengan pembacaan chart yang lain. Untuk RSI ni adalah zone 30 dan 70 adalah zone trading zone lah kita panggil. So cara untuk trade menggunakan RSI adalah kita bila line RSI ni keluar dari zone 30 dan mula nak memasuki semula, kat situlah entry point yang sebetulnya lah kalau kita menggunakan RSI. So entry point adalah kat sini dan kita hold saja sehingga dia menghampiri ataupun dah keluar dan kalau yang kata counter tu boleh pergi jauh, dia akan keluar dari zone 100 ni, zone 70 dan dia nak masuk balik ke zone 70, kat situlah kita jual. So kalau macam ni dia tak sampai pun, dia tak sampai, kita nampak dia macam dah penat lah, nak apa, dia punya tu dah bukan menunjukkan ke atas, macam dah nak membengkok menurun semula. So kat situ pun dah start boleh jual lah kalau ikut kan. So kita nampak situ dia dah mula melemah kalau menggunakan RSI ni lah. So macam juga sama yang ni, kat sini kita tak ada sebab dia tak masuk, kita masuk kat sini. Cuma bila kita masuk kat sini, entry point sini, dan dia dah start naik sampai sini, dia mula nak patah balik ke bawah. So kat situ dah boleh jual lah. Cuma dia akan jadi tak banyak lah profit kat sini yang kita akan dapat. Cuma RSI ni adalah sebagai pembantu saja untuk kita membuat analisis. Macam contoh bila kita dah menggunakan setup yang easy trade tu, kita dah tanda trend line, apa support resistance, kita tengok market structure, kita tengok dah lepas ke belum moving average dan lain. So kalau semua setup dah kena, RSI ni bolehlah kita on kan. Kita on, kita tengok sesuai sangat. So lagilah kena setup kita tu, kita masuk sajalah. So untuk menggunakan RSI saja setakat ni boleh menggunakan, cuma tak berapa tepat jugalah. Kita nak kena sambungkan dia dengan setup-setup yang lain sekali. So kalau macam dia dah berada di tengah-tengah zone 30 ni, sepatutnya kita tak buat apa lah. Sebabnya kat sini dah jadi macam sideways lah. Counter ni pun sendiri, kalau kita kecilkan dia pun kita nampak dia punya adalah sideways. Sideways ataupun kalau orang yang ada juga trader yang menggunakan bila dalam ni dia panggil box trading. So box trading ni orang trade ambil sikit-sikit je lah. So box trading antara sini dengan ke sini.
So beli kat sini, jual kat sini. So samalah RSI, kalau kita tak nak menunggu dari zone 30 tapi kita nak trade di zone ini, sama je. Dia turun, start naik balik, beli. Dah terasa maksimum nak melemah, jual saja. Cuma tak bila kita tak ikut yang sini, yang paling banyak adalah kat sinilah kita akan dapat. Bila dia keluar dan start nak memasuki semula ke zone 30, kat sini kita beli dan kita hold saja sampai dia melemah, kita boleh start jual lah. Okey, itu adalah RSI. Jelas untuk RSI. Dan yang kedua adalah MACD. MACD kita boleh gunakan dia, kebiasaannya adalah untuk tak nak kata short term, boleh lah short term jugalah, short term. Dan kita tengok cara sebenarnya based on time frame lah. Kalau contoh sehari tu memang kita panggil short term lah. Kalau weekly boleh lagi kita buat pembacaan untuk 2-3 hari ke depan ataupun 5 hari lah. Kalau kita tengok MACD based on weekly, sebab dia indikator ni bila kita tukar time frame dia akan berubah sekali mengikut time frame yang kita nak buat analisis tu lah. Okay, so MACD kalau kita menggunakan sehari, dia panggil short term juga, untuk kita membuat decision macam mana nak membeli dan macam mana untuk exit lah. So it's, yang macam MACD ni, dia menggunakan moving average. Dia panggil moving average convergence divergence. So moving average yang digunakan oleh MACD berapa saya tak ingat berapa hari, rasa 12 hari kot. So dia menggunakan moving average lah. So cara menggunakan untuk yang MACD ni, dia ada dua line kat sini. Dia akan ada dua line, line biru dengan line orange. Lepas tu satu lagi dia punya histogram. Histogram ada 4 color. Merah, merah pekat dengan hijau pekat dengan hijau muda. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 benda lah. 4 histogram jenis color dan 2 line. So cara entry dia, line biru cross orange dan menghampiri kosong. Kat mana? Dari bawah ni. So kita tengok bawah ni, kalau dia dah menghampiri line kosong. Okay, tak apa, saya tunjuk di chart terus sebab takut tak clear kat situ. Okay, nampak sebab saya share satu je kot, dia jadi tu. Okay, ni MACD tadi. Pergi dekat sini juga, indicator, strategy, style MACD. Okay, ambil saja. So dah keluar lah indicator tu, MACD yang ni. Lepas tu kita nak buat pembacaan chart. Macam contoh, kita ambil satu contoh. Okay, kita nak tengok kat mana untuk kita entry menggunakan MACD ni. MACD dia ada histogram ni, yang petak-petak ni adalah histogram. Merah pekat, merah muda. Histogram hijau pekat, hijau muda. Line biru, line orange. Dan juga line kosong. Line kosong ni kita punya line ni lah. Cuma dia tak tebalkan. Kalau kata kita nak tebalkan pun boleh, kita pakai horizontal ray ataupun horizontal line saja. So kalau nak lukis lah, so rasa tak perlu lukis pun tak apa yang tu. Kita dah nampak line kosong ni kat sini. Dia akan, histogram dia akan terbalik ni, atas dengan bawah. So cara untuk entry menggunakan MACD, line biru cross orange dan menghampiri kosong. Kita tak ambil yang dari atas, kita baca dari bawah ni. So dia bila kat bawah, line biru tu dah start cross orange dan menghampiri kosong. So kat situlah kita entry untuk kalau menggunakan MACD lah. Okay, so macam kat sini tak menjadi bila kita contoh tengok sini. Mana? Sini. Okay, line biru dah cross orange dan menghampiri kosong. Tapi sini jauh lagi lah, 0.011. Dia kalau ngam-ngam, dia dah masuk ke kosong dan dia cross. Situ lagi better lah. So kat sini tak menjadi lah, sebab dia cross kat bawah ni, jauh lagi.
So kita tengok yang mana dekat dengan sini. Okey, sini menjadi. Kita tengok kat sini. Sini satu, sini satu. Okey, sini dia start biru cross orange tapi biru tu kat bawah. Kita tak nak biru kat bawah, kita nak biru kat atas. Biru kat atas dan dia baru cross. So sini dia dah momentum dia menurun lah. Biru dah turun ke bawah, orange ke atas, momentum dia turun. Dan histogram pun start merah tu adalah menandakan momentum dia menurun. So ni kuat, menurun yang kuat. Bila merah pekat ni menurun yang kuat. Dan bila dah pudar ni proses penurunan dia tu dah mula berkurangan dan akan menjadi hijau lah. Dia nak buat kenaikan semula. So kat mana dia nak buat kenaikan kat sini? Kita tengok. Dia dah pudar histogram ni. Line biru sini dah mula cross orange. Line biru ke atas orange. Dan dah lepas line kosong ni. So sini dah bermulanya momentum untuk membuat kenaikan lah. Tapi kalau kita tengok kat sini perasan ni, walaupun dia dah cross, harga pun dah start naik. So tu kata indikator ni adalah lagging jugalah. Bila dia dah cross tu sebenarnya harga pun dah start naik dah. Tapi masih boleh lagi lah kita nak buat decision untuk entry pun. Kata contoh kat sini kita entry dan esoknya mungkin kita boleh TP terus. Ataupun kalau based on MACD kita tak TP sebabnya line biru ni masih lagi mendongak ke atas lagi ni. Kenapa? Mendongak lagi dan histogram start pudar kat sini. So bila dia start pudar ni bermaksud dia dah momentum dia dah mula menurun lah, mula slow untuk membuat penurunan semula. So mungkin kita jual kat sini. Kata contoh kita masuk kat sini dan kita jual kat sini. So mungkin ada juga untung sikit saja. Okey. Kalau yang biasa bisa kita jual start pudar ataupun start merah lah kita jual. Dia start histogram merah. So ini satu lagi untuk membuat pembelian tadi. Bila dia dah cross masuk sini dan cross nak naik semula dan histogram start hijau dan melepasi line kosong, kita boleh buat belian semula lah. So buat belian kat mana kita nak TP. Kalau sini sini dah start pudar, kat sinilah patutnya kita TP. So kita jual kat sini. Kita masuk kat sini. Sini kalau kata open, kita ambil highest 475. 475 sini. Dan jual kat sini highest ataupun lowest 425. Okey, highest 540 lah. So ada profit sikit lah kat situ. Berapa bit tu. So profit bergantung pada modal lah. Tapi di easy trade kita tak kira, kita tak bergantung sangat berapa yang nilai counter ataupun harga sesuatu saham. Kita tengok based on percentage yang dia boleh bagi pada kita. So kalau kata contoh sesuatu counter tu boleh bagi kita 10%. Kita rasa dengan 10% tu kita okey. So kita boleh buat decision lah untuk masuk counter tu. Kalau 10% bagi kita tu kecil, kita cari counter yang boleh beri kita lebih lagi dari 10%. So banyak je sebenarnya counter. So macam mana yang tu? Untuk yang tu kena tengok setup easy trade dan kita nak kena kira risk reward lah. Sebab di bahagian risk reward tu kita tahu berapa risk kita, berapa reward kita. So kita cari counter yang betul-betul reward besar, risk kita kecil. So yang tu lagi boleh bagi banyak keuntungan pada kita lah. Okay, untuk MACD ni ada tak clear ke? Clear? Ada apa-apa nak tanya untuk bahagian MACD? So basically MACD macam tu sajalah. Line biru, cross orange, histogram hijau dan touch dah start memasuki line kosong ni. Untuk kita buat belian. So yang ni pun sama. MACD ni adalah untuk sebagai bantuan sahaja. Kita tak bagi saya tak menggunakan semata-mata MACD lah untuk membuat analisis. So kita nak kena combine beberapa setup lain. Dan MACD ni kita on sebab indikator biasa kita on last kali. Indikator easy trade ke, indikator ni ke, RSI ke, kita akan on last kali, kita tengok dia, oh memang meet semua setup dan indikator pun kata ya betul dan kita boleh masuk lah untuk counter tu. Sebenarnya dia adalah sebagai orang kata penyedap rasa lah indikator ni.
Okey, itu adalah MACD. Okey, support confirmation. Apa tu maksud support confirmation? Saya tak faham. Untuk support confirmation entry or exit. Okey, untuk apa trading view saya ni? Okey, untuk yang kata support confirmation entry or exit tu macam ni tadi. Line biru cross orange dan touch line kosong itu adalah untuk entry lah. Untuk entry, so kita akan entry kat sini. Dan untuk exit, kita tengok bila histogram ni dah start melemah ataupun histogram tu merah. So kalau kita nak tunggu merah sebenarnya agak lambat dan mungkin potential return kita jadi kecil lah. So mungkin kita boleh bila dia dah mencengkuk cangkuk dia ni dah membengkok ke bawah, kita nampak dia macam melemah lah. So kat sini kita nampak dia dah mendongak ke atas. Mendongak ke atas ni adalah support untuk kita entry, dan bila dia pusing balik ni adalah untuk kita dah start boleh TP ataupun exit lah. So kat sini lah histogram pun dah start hijau muda, maksudnya dia dah kurang momentum. Okay, yang ni bullish divergence atau bearish divergence ni rasa tak ni sangat, sebab saya pun tak ada guna sangat ni. Basically yang dari segi kalau bullish divergence ni kita nak tengok momentum tu adakah dah dekat untuk kita membuat pembelian lah. Macam contoh harga makin menurun, kalau MACD ni bila kita draw line dia makin mendekati dengan line kosong. So kita nampak corong dia makin mengecil. Bila corong tu makin mengecil, so ini adalah kita cari bullish divergence, dan kita boleh start entry bila sama juga tadi. Dia cross line biru ke atas dan histogram hijau, dan kita boleh start entry lah. So entry point sama saja. Ni adalah untuk kita tengok bullish ataupun bearish saja. So bearish gini, dia terbalik. Harga makin tinggi dari MACD, dia makin mendekati makin rendah nilai dia. So makin rendah kepada kosong, corong menjadi besar. So bila corong ni menjadi besar, dia dah tak berapa okey, sebab harga akan membuat penurunan lah. Kalau kita tengok RSI, mungkin kat sini dia dah start masuk ke overbought lah. Okey, ya. Yang ni kita memang ada recording, semua kelas kita ada recording lah. Kita akan bagi sekali. Nanti kita bagi link YouTube saja. Okey, untuk seterusnya adalah G-Man DNV. G-Man DNV ni adalah nama dia dollar normalized volume. Okey, apa yang berbeza dia dengan volume yang biasa, dia ada satu line average ni, average 20 hari. Okey, average 20 hari. Lepas tu color dia punya candle. Color tu dia dah siap buat lah. Bawah 10 juta color silver, bawah 20 juta color hijau, atas 50 juta color orange, atas bawah 50 juta kuning, atas 50 juta ni color purple. So kita tengok kalau volume tu dah purple tu, maknanya belian dengan volume yang tinggi. So kebiasaannya kita tengok based on ni saja. Dia dah melepasi average 20 hari volume yang sebelum, so maksudnya kita boleh dah get ready lah untuk tengok hari seterusnya adakah masih sama dia peningkatan dia yang ketara. So kat situ kita boleh tengok juga untuk membuat persediaan untuk membuat pembelian lah. Sekejap lagi saya tunjuk kat chart nanti. Saya terangkan yang ni dulu. Okay, volume dia kalau candle hijau volume tinggi. Candle hijau volume tinggi tu maksudnya ramai pembeli, demand. So kuantiti yang besar lah, maksudnya bila candle, kalau kita based on candlestick tu jadi color hijau lah bila pembeli lagi ramai dari penjual. Dia terbalik dari candlestick yang merah. Candlestick yang merah biasanya ramai penjual daripada pembeli, so candle tu jadi merah. So bentuk-bentuk candle kita ada, kalau yang ni pembentukan candle ni kita ada dalam kelas basic lah, kita ajar untuk macam mana tengok pembentukan candle tu. Candle tu kenapa dia jadi color merah, kenapa dia panjang ke atas, kenapa panjang ke bawah. So yang tu adalah kelas basic saja. Untuk kelas apa pengenalan asas, rasa kelas nombor 1 kot. So sama lagi satu, kalau volume besar harga tak impact. Maksudnya volume besar masuk tapi harga tak berubah. Contoh
volume 50 juta pembelian, harga naik 1 bit atau 2 bit saja. So maknanya ada orang tengah collect membuat pembelian yang besar, mungkin kata smart money lah. So harga tak start naik terus, dia parking dulu dan mungkin beberapa hari kemudian barulah membuat kenaikan dengan demand, maksudnya dengan demand orang lain yang dah perasan tengok kaunter ni macam pelik je, so orang lain pun terus masuk sekali. So dari situ bila ada penjual jual beli yang banyak, barulah maksudnya penjual dan pembeli yang banyak, ramai. So barulah kenaikan harga atau penurunan harga tu berlaku. So kalau seorang je beli dengan kuantiti yang banyak, harga tak berubah. Kalau kita contoh kita nak membeli beli ikan lah kat pasar, kita mampu membeli satu pasar ikan, tapi orang pasar tak naikkan harga pun sebab kita seorang je yang membeli semuanya. Kecuali dengan ramai, macam contoh ada 100 orang tapi ikan ada 50 ekor je. So harga tu mungkin akan menjadi meningkat lah sebab orang yang nak membeli ramai tapi barang tak cukup. So harga akan meningkat. Okay, untuk saya tunjuk di chart. Okay, nampak trading view? Saya takut tak. Okay, nampak ni sini. Okay, untuk Jiman DNV. So Jiman DNV FX. Klik kat situ FX dan type Jiman DNV. So ambil yang ni. So ini adalah color lah tadi. Silver, purple, yellow. Lepas tu ada line kat sini. So perasan line kecil ni, halus je. So line tu adalah average 20 hari. 20 hari punya average lah. So maksudnya kalau contoh kat sini, sini dia dah melebihi average 20 hari. Tapi 1 hari 2 hari je dia buat kenaikan. Nampak? 20 hari saja. So kalau kat sini belum lebih. Sini dah lebih, volume tu dah lebih average 20 hari pembelian. 20 hari ataupun 20 candle ke belakang lah. Oh ni saya pakai time frame weekly. Okay ni. So ni adalah time frame daily. So maknanya 20 hari ke belakang. So sini kita tengok contoh sini satu, dia dah, kalau kat sini ni kita nampak, okay, line pun candle volume dia tu dah melebihi line 20 hari. So kita tengok, so 3 hari saja, lepas tu dia dah buat turun balik kat sini, baru dia push semula lah. Dengan volume yang besar tadi, melebihi 50 juta pembelian color purple ni. So itu adalah volume yang paling besar lah. So macam volume satu lagi, macam saya nak tunjuk untuk kata kalau contoh dry volume. So kat mana yang orang kata dry volume ni? Bila dry volume dan rebound, ataupun dry volume dan kita nak tunggu bila kita nak masuk. Kebiasaannya kalau contoh kita pakai time frame daily, bila dia dah buat kenaikan macam ni, kita nampak ada kaki ni pembentukan candle, kaki panjang ke atas. So bila kaki panjang ke atas ni, dia ada dua lah. Sebab harga open kat bawah, harga close kat atas. Okay. Open berapa ni? Open 425 sini, close kat sini 520. Okay. Open kat sini, close kat atas tu, dia jadi candle hijau. Dia naik dari awal sehari, dalam masa sehari tu dia naik sampai tinggi ni, dan dia buat turun balik sampai 520. So kenapa candle tu jadi macam tu? Candle tu jadi macam tu sebabnya ada penjualan yang berlaku, tapi bila kita buka time frame satu hari, kita tak nampak dengan jelas lah. Sebab kat volume sini kita nampak color dia pun purple. Kalau volume standard pun color hijau, nampak macam pembeli yang ramai. Tapi kalau kita tengok karakteristik candle ni sendiri, bila kaki panjang tu maksudnya ada penjualan yang berlaku lah. So macam mana kita kena pecahkan kat sini, pecahkan candle untuk kita tengok adakah semua tu pembeli ataupun semua tu ramai penjual dalam hari yang sama. So kita tak nak, kalau macam contoh based on volume ni, kita tak nak
volume yang terlalu besar orang menjual. Macam contoh, barang di pasaran ada 100, tapi orang dah start menjual 70 dah. Orang dah jual habis 70, tinggal 30 je lagi. So macam barang tu dah uh, terlalu lebih lah, lebih. So barang tu tak ada permintaan sangat. So kalau kata contoh barang tu banyak permintaan, barulah harga tu akan boleh push. Okay, so yang ni kita kena pecahkan candle. Ini tarikh 23 Julai. Kita kecil macam mana kita nak pecahkan candle, kita buka time frame lagi kecil lah, 4 jam. 23 Julai tadi. Sini kot. Okay, kat sini. So kita nampak kat sini. Ni tadi 23 Julai ni kita dah nampak. So pembentukan candle yang pagi pukul 9 sampai pukul 9 pagi sampai pukul 12.30 tu lah. Sebab yang candle ni start pukul 1. Candle seterusnya esok pula. Okay, ni 2 candle. Sebab kita buka time frame 4 jam, ada 2 candle lah. Kalau kita on satu lagi extended hour, dia ada 3 candle. So kita pakai 2 je dulu. Kita tengok kat sini, ni adalah pagi dan ini adalah candle petang. So pagi tu memang ramai pembeli. Pembentukan candle pun kaki bawah dengan kaki atas lebih kurang je. So maksudnya kat situ pembeli dengan penjual lebih kurang lah. So kita boleh assume benda ni adalah ramai pembeli candle hijau. So ramai pembeli. Tapi di sebelah petang adalah ramai sangat penjual. Volume merah, kalau kita tengok G-Man di MV ni pun, volume lebih 20 hari, tapi melebihi volume pagi tadi yang menjual. So kita tengok kat situ dah tak cantik lah. So maknanya ramai penjual dari pembeli, itu menandakan harga akan membuat penurunan. So ini adalah untuk volume. Okay, jelas volume. Volume dengan time frame. Time frame ni penting jugalah untuk kita nak kecikkan, nak tengok apa, kita punya, untuk kita buat analisis tu. Macam tadi sehari kita nampak macam okey. Tapi bila kita pecahkan lagi candle tu kepada 4 jam, kita tengok baru nampak petang tu rupanya dah ramai penjual. Esoknya harga dah start turun lah. Orang dah tahu dah ramai penjual, harga memang akan turun lah. Kalau ramai pembeli, harga akan naik. Cuma yang ni adalah based on volume macam tu saja. Cuma untuk kita buat decision apa semua, kita nak kena tengok setup kita lah. Setup kita, kalau setup easy trade tu, kita tengok sekarang, kita tengok weekly kan, kita tengok weekly dengan daily. So weekly, bila kita tengok time frame weekly, untuk kita membuat pembacaan 1 minggu ke depan, dan bila kita tengok satu lagi time frame daily adalah untuk kita membuat pembacaan based on hari-hari berikutnya dan hari sebelum. So lagi firm lah kita punya setup tu. Kalau contoh kita baca 3 time frame, monthly, weekly ataupun daily. Monthly punya setup cun, weekly punya setup cun, dan daily pun ada. So yang tu lagi orang kata durian runtuh lah untuk kita masuk sesuatu counter tu. Okay, tu volume. Saya tengok lagi ada tak yang okay, macam ni pun boleh. Ni adalah time frame daily HPMT counter. So pada 1 September, dia punya volume, kalau based on G-Man di MV ni, memang lebih 20 hari punya average lah. Okay, so hari seterusnya kita tengok harga dari 60 sen 60 sen turun kepada 58 sen. So kita nampak macam banyak jugalah penurunan yang berlaku. Tapi walaupun harga tu penurunan yang tinggi, yang banyak, tapi kita tengok volume. Volume compare dengan hari sebelum lah, dengan candle sebelum, adakah sama besar, lebih ataupun kurang. So volume kat sini kita tengok yang merah ni adalah penjual, jualan tu yang berlaku, dan volume dia adalah kecil sajalah. So kalau kita tengok kat sini, compare dengan volume sebelum, so walaupun harga turun banyak, tapi volume dia kecil.
So itulah yang kita panggil dry volume. So maksudnya siapa yang jual ni? Ni macam-macam orang lah. So orang ada yang BTST yang jual, yang beli pada hari 1 September dan dijual pada 2 September tu lah. So masih ramai lagi yang berada di dalam, sebab itulah volume menunjukkan tak ramai penjual. So yang lain tu masih ada di dalam. So apa yang dia orang buat kat dalam tu? So mungkin dia orang menunggu untuk jual di hari lain lah untuk ni. Kalau kita tengok setup pun, kalau weekly kita tengok okey je, weekly tak ada masalah. Weekly cun. So bila kita buka daily, kita nampak sikit ada penurunan harga dan kat situ dry volume lah. So kalau kita tengok weekly, ni adalah 30 Ogos tu adalah minggu pada 30 Ogos. Dan ini adalah start minggu ni lah, hari ni baru start. So ada lagi baki ni time frame kita ni, time frame weekly ada 3 hari 20 jam lagi, belum complete. So harga dah close pada candle sebelum minggu lepas, maksudnya minggu lepas close pada 575, hari ni dah 580. So maksudnya kat sini kita tengok harga tu makin naik lah untuk time frame weekly. So kalau kita tengok weekly, akan mungkin ada berlaku kejap turun, kejap naik. So tapi untuk yang dalam masa seminggu tu, kemungkinan dia akan naik lah harga. So dry volume macam tu saja. Kita tengok ni. Ni pembeli, ni penjual. Yang merah-merah ni penjual. So penjual tu tak ramai, pembeli lagi ramai. So itu adalah dry volume. Okay. Jelas Okay, chop zone. Chop zone ni antara salah satu yang kita tengok untuk kita tengok sama juga counter tu start uptrend ataupun dah start membuat penurunan lah. Kita panggil membuat kenaikan harga, dia lebih kepada momentum jugalah. Momentum untuk membuat kenaikan ataupun membuat penurunan. Dia pun sama juga, baca based on time frame. So kalau kata time frame daily, kita tengok berapa banyak lah untuk daily tu. So cara pengiraan dia, yang dia calculation yang digunakan adalah bila chop zone ni color biru, ni biru melepasi biru ni, dia melepasi EMA, dia panggil exponential moving average. Dia guna EMA 30. So bila harga tu dah melepasi EMA 30, chop zone akan membentuk karakter yang biru ni lah. Zone dia color biru. Dan bila harga tu dah turun dari EMA 30, dia bertukar kepada color merah ni. So kat situ kita nampak zone dia dah start merah tu, maksudnya zone dah mula dalam fasa penurunan lah. Kat biru ni adalah fasa kenaikan. Okay, chop zone. Okay, nampak sama chop zone, tekan FX indicator ni, type je chop zone, ambil ni. Okay, ini adalah chop zone. Okay, kita cuba tengok ni pula. Okay, ni adalah time frame daily untuk GFM. Okay, so kita tengok kat sini, bila dia duduk sideways ni, harga saham ni adalah kita panggil sideways lah. Harga tak ada berlaku peningkatan yang drastik. Maksudnya dari 155 naik 2%. So lebih kepada sideways saja kat sini. So kita tengok chop zone ni, dia macam tu lah. Sebab dia guna tadi EMA 30. So bila dah melepasi EMA 30, dia jadi biru. So merah balik. So sebab harga ni sideways, dia jadi tak cantik lah dia punya zone dia tu. So bila dah start orang menjual, dia zone masuk merah balik. So, kita tengok yang biru dengan yang merah saja. So kita nak cari kat mana? Kita nak cari bila dia mula biru. Biru tu kalau boleh kita start ambil yang ketiga lah. 2 atau ketiga untuk kita buat entry lah. So macam contoh kat sini, dia start biru 1, 2, 3. So
entry kat sini lah. So selagi tak ada merah tu hold saja. Tapi kalau kita menggunakan chop zone ni saja, kita tengok merah dia kat sini baru kita nak jual. Tapi kita masuk kat sini tadi, okey lah, boleh lah kan. Berapa persen tu? Tapi ni adalah untuk chop zone sajalah. Tu kata kita kena combine juga dengan setup yang lain. So kalau kata start merah nak jual kat sini, boleh lah. Oi, banyak juga. 101%, 33 bit. Kalau maximum potential kat sini. So macam mana kita nak target maximum potential ni? So, tak boleh bergantung pada tak boleh bergantung kepada chop zone saja. So nak kena tengok setup macam yang ni. Kita boleh juga tengok based on volume tadi. So pembeli ni adalah time frame daily, ni pembeli, ni adalah penjual, penjualan yang berlaku. So kalau kita tengok based on time frame daily pun, bila menggunakan volume, ternampaklah ni adalah orang yang membeli, ni adalah yang menjual. Merah pun dah tinggi, melebihi separuh daripada candle sebelum lah. So tak berapa nak drive volume lah. Maksudnya dah berlaku penjualan yang agak besar kat situ. So kat situlah kita exit. Okay, yang chop zone jelas sebab chop zone kita tengok yang ni je. Biru yang ketiga boleh start membuat pembelian, dan bila dia dah start merah, kita jual lah. Sebab bila dia merah tu adalah dia pasar untuk membuat penurunan harga. So macam sini yang latest kat sini. So kita tengok, okay, dia dah mula biru. Biru cantik je. Tak ada pun gangguan langsung. Macam yang sini tadi, 8 Februari kita nampak biru, lepas tu orange balik. So orange ni adalah kategori yang saya pun tak pasti apa. Sebab kita tak guna sangat. Kita tahu biru dengan merah saja kita tengok. So kat sini macam tak ada gangguan, nampak tu. Biru, biru, biru. So dah makin okey lah ni. Dia fasa untuk fasa membuat kenaikan harga lah. Kalau based on chop zone. So kalau kata contoh ni, hari kat sini kita masuk. Hari ketiga sini, masa dia buat dry volume ni. So ni adalah dry volume juga. Hijau, merah dia tu volume yang rendah. So kat sini kita masuk dengan chop zone pula biru lagi pada hari ketiga. So boleh kita tengok lah lepas tu apa jadi. Cuma untuk masuk kita kena, yang saya cakap tadi, kena menggunakan setup easy trade lah. So kita draw trend line, lukis up trend line, tengok apa satu lagi yang tak sampai lagi, yang untuk easy trade punya ni. Sekejap lagi saya sambung balik. Okay, ini untuk yang chop zone tu jelas chop zone. Okay, Bollinger Band ada ke tak ni? Ada ke saya cakap seorang ke ni? Dengar ke tak ni? Ada. Okey. Oh, banyak dah komen ni. Sekejap. Baru masuk komen saya. Okey, yang dry volume cukup. As long volume merah kurang dari, ya betul. Dry volume maksudnya volume yang merah tu kena kurang separuh daripada volume sebelum yang hijau tu lah. Kalau dia dah melepasi separuh tu tak berapa cantik lah, walaupun ada lagi yang pembeli kat dalam. Okey. Oh, saya ingat komen saya baru masuk. Saya ingat cakap seorang lah tadi. Okey. Alright. So Bollinger Band. Bollinger Band ni tentukan arah trend sama juga. Uptrend, downtrend, sideway. So kita nak ukur volatility pasaran sebagai line support dan juga line resistance lah Bollinger Band ni. Sebab band dia tu membentuk
bukaan apa, nanti saya tunjuk je lagi dia bentuk band dia tu. Calculation dia menggunakan 20 MA sebagai unit ukuran. Dan standard 2 deviation sebagai formula lah. Deviation ni adalah dia yang bawah dengan yang atas tu. Line tengah dia pakai 20 MA. So dia punya ni ketepatan tu kalau ikutkan, ni bukan ketepatan ni, 95% tu adalah harga yang berada di dalam band. Harga boleh juga keluar dan boleh juga melepasi band tersebut lah. Okay, saya tunjuk Bollinger Band. Okay, Bollinger Band sama, pergi dekat FX, type. Okay, pakai yang ni, Ball L2 ni, BOLL Bollinger Band. Ni yang standard lah. Standard Bollinger Band. Okay. So ni adalah band dia. Ni kalau RSI dia panggil melepasi, ni adalah dah oversold kat bawah. Okay, dah oversold, dan ni adalah overbought lah band kat atas. Line yang tengah ni adalah 20 MA. So begitu saja untuk Bollinger Band. Dia punya harga akan kebiasaannya harga, alamak, apa yang tu ni? Okay, kebiasaan harga akan berada di dalam band sahaja dan tak keluar. Kadang-kadang tu ada keluar, dan kat situlah sepatutnya kita nak exit ataupun TP lah. Tapi kebiasaan trader menggunakan bila harga tu dah mendekati band yang bawah ni. So bila harga dah mendekati band yang bawah, dia orang start entry lah. Dan bila dah sampai ke band atas tu, start TP. Macam contoh sini, bila band tu dah squeeze, dah makin kecil tu, so maksudnya dia dah masuk ke fasa harga tu dah accumulation ya. So harga dah accumulate untuk membuat kenaikan lah. So bila harga tu dah touch ke paras yang band bawah ni, trader dah start membuat belian lah. Tak membuat belian, dan dia kata tunggu sehingga kalau yang betul-betul berhati-hati, dia takkan melepasi band. Biasa dia dah lepas sikit je, dia orang terus TP lah. Sebab dia takut kena flush dengan cepat. Kebarangkalian untuk berlaku. Kebarangkalian tu tak berapa sangat kalau based on band ni juga. Sebab dia tengok jenis volatility dengan harga jugalah. Sebab band ni pun saya tak, kalau ikutkan saya tak guna sangat lah. Sebab kita, kalau kita bergantung pada band, sebab cara menggunakan band yang ni adalah, biasa harga kat bawah adalah untuk entry kat sini. So kalau harga ni dah macam BB ni dah squeeze macam ni, kita dah nampak okay, harga dah stabil lah. Dah stabil, kita pun entry kat bawah. Kita tunggu dia nak melepasi BB kat atas ni. So kalau orang yang jenis berhati-hati, dia touch je BB, dia terus TP. So sebenarnya rugi potensial lah. Kadang-kadang harga boleh meneruskan macam yang ni. Tengok, dia naik sampai sini, dan dia buat penurunan semula. So sebab memang betul lah, apa, bila dia dah melepasi harga band ni, dia akan membuat penurunan. So cuma potensial patutnya kita boleh dapat sampai kat sini. Tapi bila kita dah dia touch je band, kita dah TP, adalah juga profit tapi tak banyak lah. So macam contoh yang ni, RL ni, RL BB squeeze. Okay, so ni BB dia tak mengecil lah yang ni, tapi BB dia harga dah sampai ke paras BB yang bawah. So kita tengok, kalau BB tu mengecil, sebenarnya untuk dia membuat bukaan yang besar tu dalam masa singkat agak susah lah. Biasa kalau BB tu macam ni, so dia akan buka sikit-sikit lah. Kalau harga tu terlalu laju naik,
biasa dia turun balik. Sebabnya BB yang akan bukaan tu kebiasaannya buka sikit-sikit lah, sebab dia buka formula dia tadi adalah dia panggil dua deviation tadi kan, yang bawah dengan yang atas dari line 20 MA ni. So kalau line 20 MA tu jauh dengan yang BB ni, macam kat sini, okay, dia akan buka luas lah. Kalau bila dia dah squeeze kecil macam ni, dia akan buka kecil je. So kalau harga tu naik slow, makin besar lah dia punya potential. Tapi kalau kata dia buka je terus pecut macam ni, dah melepasi yang macam tadi tu apa, GFM so macam ni. So bila dia dah melepasi ni, dia akan membuat penurunan balik lah bila dah melepasi band tu. Betul. Bila kita entry ikut BB squeeze, kita tak tahu berapa lama untuk meneruskan tu. Tu kata kalau yang indicator ni bolehlah sebagai pembantu, tapi yang penting kita ada setup kita tu. Maksudnya contoh kalau kata ni kan, squeeze tadi, sini dah BB dah kecil lah, dah sampai BB bawah tu, kita entry tengok-tengok, dia squeeze lagi panjang, bila nak naik. So kalau kata menggunakan benda ni saja, memang kita tak nampak lah. Tu kata kalau contoh kita kena ada setup yang lagi bagus, setup yang kita buat tu lah, setup easy trade. Kita draw trend line. So bila kita draw trend line ni, kita nampak kan kat mana dia sebenarnya. Kat situ baru entry. So kat sini dia dah break DTL, dah masuk ke UTL. Lepas tu kalau ada signal pula, so bila kita draw trend line ataupun support resistance dengan market structure tu, insyaAllah kita boleh nampak lagi jelas lah. Kalau menggunakan BB semata-mata, kita takut macam ni lah. Dia dah masuk kat sini, tapi dia squeeze lama. So ini baru nak buat. Betul. Kita tak boleh nak mengharapkan Bollinger Band saja. Sebab macam ni pun sama juga ni. Kalau kita mengharapkan Bollinger Band, sekarang ni kita tak nampak ni. Dia squeeze ni, adakah dia okey sebenarnya? Dia dah kecil dah. Adakah dia nak buat kenaikan ataupun buka sikit lepas tu sambung. Tapi kalau kita menggunakan setup yang lain tadi, macam setup easy trade, kita draw lah trend line. Okay, nampak? Trend line kat situ. Kat sini lagi. Kita dah nampak dia punya tu. Mana sini? Sini. Okay, trend line. Kalau UTL, boleh juga lukis di weekly. Saya padam dulu yang Bollinger Band. Saya tunjuk sikit yang setup untuk yang easy trade punya. Okay, kalau UTL kat sini, boleh juga situ. Ataupun boleh juga dari sini ke sini. Tu UTL. Ni DTL. So kita boleh lukis banyak lah sebenarnya. Kalau untuk dari segi UTL dengan ni. So untuk yang lukis downtrend line ataupun uptrend line ni, kita sambungkan dia punya body ataupun kaki. So biasa kita ambil, dia touch dua-dua, body dan kaki touch, kita tarik je sampai panjang. Macam ni, touch body, tarik je. Okay, so yang ni macam ni tadi, kita nampak dia dah break downtrend line. Lepas tu kita on lah yang lain. Kalau kata indicator easy trade apa semua tu. So indicator, sebab dalam indicator easy trade tu kita dah masukkan sekali moving average. Sebab yang tu adalah support and resistance dynamic moving average tu kita panggil. So kat sini trend line ni juga adalah support and resistance. UTL adalah support. Uptrend line ni adalah support, downtrend line ni adalah resistance. So resistance downtrend line. So dia dah melepasi resistance downtrend line dan dia ada lagi resistance downtrend line yang ni ke atas.
Okey. Sekejap, saya akan combinekan semua sekejap lagi. Tapi kalau nak combinekan semua, takut banyak sangat. Sekejap, okey, ni bowling gear band rasa dah selesai. So ni adalah satu lagi. Bowling gear band tadi yang atas tu adalah overboard lah. Yang kat bawah oversole. MCDX, okey, satu lagi saya MCDX, lepas tu baru kita tunjuk yang easy trade punya indicator. Okey. MCDX nampak tak ni? Okey, nampak. Okey, MCDX ni adalah smart, kita nak tengok retailer, hot money ataupun banker ataupun smart money lah. Okey, hijau ni adalah retailer. Kalau hijau di smart money punya indicator tu adalah menunjukkan retailer ramai. Kalau kuning ni adalah hot money, merah adalah banker. Kalau kita menggunakan MCDX, biasanya kita nak tengok yang merah sahaja. So yang color lain tu kita abaikan. So macam mana kita tunjuk tengok kat chart ni. Okey, type dekat FX ni MCDX smart money. Okey. So dah terbuka dia. So kita nak cari merah sahaja. Kita tak nak retailer. Kalau retailer dia akan jadi macam ni lah. Sideway duk main, kuning, hot money, masuk sekejap keluar balik. So kita nak cari yang merah. Kita tengok macam contoh kat sini. Ni merah ni. Merah. So bila dah berkurangnya merah, harga pun start menurun lah. So kita cari MCDX ni adalah merah sahaja. So kat sini kalau latest baru start merah. So kebiasaan yang okey, kalau based on MCDX, di sini dia ada bahagi 4. Dia ada 0 hingga 20. So kalau bahagi 4 section ni merangkumi 100%. So kalau satu bahagian ni adalah 25% lah. So yang okey, color merah dia sampai ke 10 ni. Ataupun masuk zone yang kedua. Kalau merah masuk zone kedua ni dah start okey lah maksudnya. Tapi kita mungkin dah terlambat lah juga kalau kat situ. Walaupun dia dah okey. Sebab kat sini baru kita nampak satu je. Okey, nampak satu. Merah baru sampai zone 25% baru. Tak sampai 25% lagi. So masuk kat sini dia akan jadi dah 50% lah. Smart money. So bila smart money dah full semua, barulah kita ni untuk entry lah. So ni adalah time frame daily. Macam contoh untuk apa ni, GFM. Okay, time frame daily dia pun dah start masuk ke zone untuk 50% lah. 25% campur ni dah mungkin dalam 30 ke 40% lah ni. So smart money dah mula masuk lah ni. So kita nak bila dia dah start masuk, dia melepasi yang 50% ni, terus dia akan shoot harga biasa, terus membuat kenaikan yang tinggi lah. Okay, itu untuk smart money untuk kita tengok. So smart money ni simple saja, tengok yang color merah saja. Hijau, kuning tu abaikan, tu adalah retailer yang boleh membuat kenaikan harga dengan banyak bila ada smart money yang color merah ni. Okay, jelas So last kali saya okay, untuk yang easy trade punya indicator lah. So saya on indicator easy trade, kita ada dua sekarang ni. Kita pakai satu zigzag tu. Zigzag tu untuk tandakan market structure punya, kita nak tengok dia punya uptrend ataupun downtrend untuk market structure lah. Okay, ni adalah, nampak tak? Clear tak chart saya? Okay, internet ada.
Tak masuk lagi ni komen ni. Oh, okay, clear. Padam dulu. Okay, ni adalah indikator easy trade. Indikator easy trade ni ada pengiraan dia lah. Pengiraan dia pun saya tak tahu. Developer ni kawan tim kita orang yang buat. Pengiraan tu kita tak beritahu lah macam mana pengiraan. Cuma kita akan ada yang ada dalam indikator ni adalah moving average dengan EMA 21. Moving average kita ada 5, 9, 20, 30, 50, 200. So on saja. Macam mana nak dapatkan indikator ni, boleh kalau yang belum ada boleh request dekat group lu lah. Kita akan bagi free trial seminggu. So kalau yang dah jadi client easy trade tak ada masalah, kita bagi free saja yang tu. So nak masukkan dia, tengok kat sini indikator, invite only script. Tapi kena request dulu lah bagi user ID TradingView. Dan kita akan invite, nanti akan ada kat sini. Invite only script, boleh on dua-dua ni lah. So satu yang untuk indikator ni, yang ada EMA semua ni. Okay, ada MA dan EMA, on je semua. Lepas tu color kita dah setting sama saja. Cuma kalau nak tebalkan color lagi boleh lah. Okay. So macam mana setup kata yang easy trade tu? Kita tengok first kali adalah support resistance, market structure. So yang kita trade adalah market structure uptrend sahaja. Kita tak ambil market structure downtrend untuk kita trade lah. Sebab risiko kalau market structure tu tengah downtrend, kita trade juga boleh nak buat profit, tapi risiko tu agak tinggi lah sebenarnya. Kita nak kurangkan risk. So kita nak kurangkan risk, kita trade hanya counter yang uptrend sahaja. So indicator easy trade, sebelum menggunakan indicator easy trade, kita ada setup yang itulah. Satu, market structure uptrend. Yang kedua, support resistance. Dan support resistance tu pula ada 3 jenis: trend line, dynamic dengan structure tu sendiri punya support resistance lah. So bila kita on nanti, kita tengok setup dia macam mana. Macam contoh untuk counter GFM ni. Okay, saya on ni adalah indikator easy trade. Yang ni adalah sama juga indikator untuk kita tengok market structure tu sendiri. So market structure kalau kita nampak kat sini, ni adalah dia start membuat penurunan kat sini dan dia nak buat kenaikan. Adakah market structure ni dah uptrend? Untuk time frame daily, so kat sini kita nampak ni 25, 23. So bila dia buat lower low, tu adalah downtrend lah kalau kita panggil. So lagi turun 18. Tapi bila dia dah melepasi yang 2-3 ni, dia dah mula nak membuat uptrend. Tapi structure uptrend structure uptrend macam ni. Ni adalah uptrend, ni adalah downtrend. So harga di atas ni melebihi yang ni. Kalau downtrend pula, harga current melebihi harga ni. So itu adalah market structure lah. Wahal. Nampak? Nampak tak skrin saya? Lemak. Ni adalah market structure ni. So dia baru nak membuat uptrend semula. Dan kalau kat sini dia dah mula melebihi harga 23 ni, 25 pun dah lebih, 26 pun dah lebih. Dia dah naik ke 27 dan dia parking kat situ 27. So kalau time frame daily, kita nampak dia dah baru nak buat kenaikan semula. Kalau kita buka time frame weekly, kita tengok market structure dia. Masih downtrend kat sini. Ni tadi 1, 2, dia turun. 185 bawah pada 215. So dia nak membuat kenaikan. Kalau untuk
weekly punya time frame dia kena melebihi 330, barulah dia dikira uptrend lah. So di time frame daily dah uptrend dah ni, dah start nak buat kenaikan dah. Okay, itu adalah satu untuk market structure. Dan yang kedua adalah untuk indicator ni. So dalam indicator yang easy trade ni kita ada moving average, kita kena draw trend line dengan kira risk reward lah kalau kita nak masuk tu, nak masuk counter. So kat sini kalau nak draw, okay, kita draw dulu trend line. So kita ambil je yang mana body ataupun kaki touch paling banyak. So boleh juga kat sini. So kat situ dia punya, sini pun boleh. Okay, itu adalah tertunjuk. Besar jadi sikit. Okay. Oh, screener. Screener counter setakat ni tak ada. Screener kita manual saja. Kita memang tengok satu-satu lah screener. So ada admin Ibnu Unaizah tu, dia memang check satu-satu setiap counter screener. Dia screen satu-satu counter, dia tengok satu-satu ada setup ke tak ada. So tu yang kita dapat. Tak jumpa lah. Maknanya kalau kita nak cari sendiri screener, kalau kita pakai stock screener kat sini boleh, tapi tak meet apa yang kita punya setup lah. Kita boleh ukur apa, kita boleh masukkan berapa yang kita nak yang ni, cuma tak berapa tepat apa kriteria mengikut setup easy trade lah. Okay, so ni adalah bila kita dah lukis macam tu, kita nak tengok lah on indicator kata contoh moving average ke apa semua, kita nak tengok MA dia. So kalau weekly punya setup, okay, dia dah melepasi semua moving average MA ni, dah harga 270 dah melepasi MA yang lain. So dia dah ada ke atas. Tinggal MA yang color purple tu. MA color purple, MA berapa ni? MA 5 ke 30 sekejap. MA 5. So ada MA 5 je. So bila dia dah melepasi MA 5 ni, makin laju lah momentum 5 hari ke depan maksudnya, ataupun 5 hari tu kuat lah. Tapi kena beringatlah kalau weekly punya time frame, kita ada resistance kat sini 355 adalah resistance dynamic 200 MA. Okay, yang ni 200 MA yang color biru muda ni, biru cair. So kalau kita masuk pun kita berjaga-jaga sampai sini je. Lepas tak. Kalau dia lepas kita biar je lah. Tak lepas TP. So mungkin begitulah. So bila kata sini setup dah cun, macam contoh tadi kita dah draw uptrend line. Okay, dia harga pun dah atas uptrend line. Rebound pula uptrend line. Harga dah atas MA semua. Dah break DTL. So setup easy trade kena kita entry sajalah. So ni adalah time frame weekly. Yang kita biasa guna, kita kata kenapa kita tengok weekly punya time frame, sebabnya kita nak buat pembacaan 1 minggu ke depan. Menggunakan data 1 minggu ke belakang. So contoh ni adalah minggu lepas. So hari Jumaat lepas dia keluar signal, harga pun memang parking atas pada semua MA kecuali MA 5 saja. Lepas tu pembacaan kita maksudnya minggu depan harga akan naik. Tapi dalam seminggu tu ada 5 hari. Okey, bila dah 5 hari tu maksudnya akan ada dalam tempoh masa 5 hari akan berlakulah penurunan, kenaikan harga. So tapi dalam tempoh seminggu tu semua, maksud 5 hari tu harga tu tetap akan naik. So itu adalah teknik analisis yang kita buat lah. So minggu lepas dia close 255 dan minggu ni hari pertama dia dah close 270. So maksudnya minggu ni akan membuat kenaikan, tapi dalam membuat kenaikan tu dia akan ada penurunan jugalah, penurunan dan kenaikan.
Dia sama je, kita baca time frame daily ke, weekly ke, monthly ke. Kalau kita baca monthly pula, kita nak buat pembacaan untuk 1 bulan ke depan. Kalau setahun, 1 tahun ke depan. Tapi dalam tempoh yang setahun tu, dia akan adalah turun naik harga. Sama juga kalau kita menggunakan time frame daily, so dalam masa 1 hari akan berlaku kenaikan dan penurunan juga. So kat sini kita baca, biasa kita akan ambil weekly dengan daily lah. So weekly kita tengok Cun punya setup dah ada signal apa semua, setup dah ada complete, kita masuk sajalah. Sebab kita tahu minggu depan harga tetap akan naik. Cuma nak kena berjaga di resistance seterusnya. Macam yang ni ada resistance sini, ada resistance 420, 490 lah. So indikator easy trade ni kita dah ada line signal satu ATR, maksudnya ATR adalah line hijau ni, buy kotak ni. Ni adalah trailing stop kita lah. Bila ni adalah trailing stop. Bila keluar signal buy, trailing stop ni adalah trailing stop weekly. So bila kita nak set trailing stop, kita jangan guna time frame weekly, kita ambil yang daily punya. Saya ambil yang daily ni, ada daily line hijau ni. So nampak ni, bila dia keluar buy, dia akan keluar line hijau. So ikut je line hijau ni, kat mana dia tunjuk. Kita punya indi ada support dan resistance, dynamic MA, ada signal. Ni yang line merah-merah putus ni adalah line trailing stop tu. Tu line trailing stop punya. Ni dah tanda dah ni. Hijau sampai ke sini. 230 ni. Untuk time frame weekly. Kalau daily kat sini, okey sampai sini lah tadi. 245. So ni kata kalau line trailing stop ni, bila kita set betul-betul, dia touch, nampak tak? Dia touch, dia naik balik harga. So rugilah. Bila kita dah set kat sini, harga dah kena, stok kita, saham kita semua dah terjual. Tapi tiba-tiba dia pecut balik. So seelok-eloknya 1 atau 2 bit lah, 2 bit dari trailing stop. So lagi okey lah, lagi selamat sikit lah. Okey, yang kepala ikan tu. Kepala ikan ni macam ni, sama. Ni macam tengah lukis ni lah, sama ni. Sini pun boleh. Dia panggil, kita lukis structure punya downtrend line dengan uptrend line lah. Okey, ni adalah time frame weekly. Kita tengok kepala ikan dekat weekly tu. Ngam-ngam. Kita lukis maksudnya kepala ni macam ni lah. Lukis, sini dia dah melepasi kepala ni. Dan ada signal pula. Lepas tu setup line yang tadi bila kita on, moving average apa semua, harga pun dah berada kat atas. So setup tu cun lah. Cuma yang ni dia ada resistance di MA 200 pada harga 350 untuk time frame weekly lah. Bila kita buka daily tak ada masalah. Daily dah lepas dah semua. So untuk weekly dia ada resistance kat situ. So daily dah cun. Daily dia dah break semua, harga pun dah kat atas, MA pun dah start ni. So untuk time frame daily dah cun lah. Untuk weekly masih ada 200 ke atas. Monthly masih ada 50 ke atas. So untuk analisis yang ni macam contoh, seminggu kita beli, tengok sini minggu lepas kita buat pembacaan dan minggu ni harga naik lah. So kalau kata contoh ni ada lagi 3 hari 19 jam untuk complete candle minggu ni. So kalau sehari dah complete. So kat sini. So sehari pun kita tengok hari 1 September. Okay, kita tengok yang 2 September ni, GMM 2 September volume besar, harga dah melepasi MA 200 lah untuk time frame daily. Dan esoknya harga tu turun. So harga turun dari 260 ke 255. So 3 hari bulan tu kita tengok volume dia sikit saja yang menjual. So tu petanda yang baik tu, dia kata dry volume. Okay. So untuk yang daily dah cun lah. Untuk yang weekly ada lagi resistance
di 355 MA 200 dengan monthly ada lagi 365. So kalau kata, lepas tu kita draw lah. Ya, 115. Kalau kita masuk harga close dia, harga 255. Okey, masuk di 255. Kalau sampai hari ni baru 7%. Okey, 6% lah. So kalau kata kita next target adalah next resistance ni adalah resistance structure. Line biru-biru ni line resistance structure. Dan line atas ni adalah sama juga structure yang major. So 59%. So risk dia adalah ke bawah ni. Kita tengok mana yang patah trend. Ataupun kalau kita tak nak kata kalau ikut patah trend kat sini bawah ni. Ni. 27%, tapi reward kita 30, 61 dan lagi mungkin ke sini 99%. So ni adalah untuk counter JFM mark. So biasa kita akan target anak lah. Kalau counter mark tu cun, harga exercise pun dah dekat, kita target anak saja. Sebab return dia lagi tinggi. Okay, jelas setakat ni rasa tu saja kot. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat komen. Yang mana tak jelas lagi ke, time frame ke apa. Kalau time frame tu rasa boleh juga kalau nak ni. Boleh komen kalau ada. By kotak kuning putih. Okey, kotak kuning ni kuning. Putih, mana putih? Ada tak kat sini? Perbezaan dia ni je, kotak kuning tu adalah double confirmation, putih tu adalah single saja. Sebab macam contoh ni putih. Putih ni adalah satu by kotak saja. Kalau kuning ni dia keluar ada dua sebenarnya kat sini. Kalau kita perasan, kalau kita besarkan ni ada dua buy ni. So tu dia jadi kuning. Yang ni adalah satu sebenarnya, satu buy saja. Ni dia ada buy segitiga dengan buy petak. Tu dia jadi color kuning. So double confirmation buy memang kuat lah. Kalau kuning tu lagi kuat pada yang putih lah. Macam mana kotak ni keluar? Dia keluar bila dah keluar sell signal, dia buat penurunan dan dia melepasi line yang sell ni lah. Sell ni pun ada line ni, line merah dia. So kat sini. Line dia 205. Bila harga dah melepasi 205, kita line signal tu akan keluar. So kebiasaan kita boleh juga entry kalau kata contoh MA ni pun dah kat bawah apa semua, harga pun dah sikit lagi nak sampai ke line merah yang sell tu, dia akan bertukar jadi buy. So kat situ kita boleh entry awal lagi lah. Tapi kalau yang ni sebab ada resistance, mungkin kita fikir-fikir kat ni. Resistance lagi MA 50 pun kat atas, time frame daily pula tu. So biar dia lepas dulu yang ni. So kat sini dia dah lepas semua cantik ni. MA 200 pun dah lepas. Ya, lemang kuning. So yang terbaik adalah lemang kuning lah. Kita panggil lemang kuning. Kalau yang putih tu okey, cuma momentum dia tak berapa kuat lah bagi ni. Sebabnya dia adalah satu buy saja, buy kotak saja. Kalau kuning ni dia ada dua buy ni, segitiga dengan kotak. So dia keluarlah color kuning. Cuma nak masuk dia kena ada setup tu tadilah. Jangan based on signal saja ataupun indikator. Sama juga indikator lain tadi, indikator MCDX, RSI, Bollinger Band, volume dah ada, chop zone, MCDX, MACD. Okay, saya cuba tunjuk saja dulu. Besarnya. Tak muat pula.
Okey, kita tengok satu-satu. Untuk yang current situasi lah. Okey, kalau current situasi pun kita nampak. Kalau RSI, nampak tak kat situ? RSI dah melepasi sebenarnya. Dah melepasi zon 70. Tapi chop zone kita tengok biru. Chop zone biru, tak ada pun merah, tak ada gangguan pun, dia biru je. Maksudnya momentum tu masih ada. Dan kita tengok pula MACD, nampak? MACD line biru dah atas oren, histogram hijau makin tebal ni, bukan makin nipis ni. Tengok ni. Histogram makin menaik dan makin tebal hijau dia. Tak ada pun nak mengatakan histogram tu pudar ke makin melemah, tak ada lagi. So tu kata indikator ni sebagai pembantu sajalah, yang penting setup kita tu untuk kita buat decision nak masuk ke tak nak. So kalau RSI ni dah oversold ni. Overbought. Overbought dekat atas ni. Tapi MCDX Smart Money dah start memasuki zone untuk 50% ni lah. Okay, rasa itu saja. So untuk yang penting bagi saya, kelas yang untuk kita mantapkan pembacaan chart ataupun technical analysis ni ada 3 kelas lah. 3 ke 4 kelas. 3 saya market structure, support resistance dengan setup easy trade. 3. Ada 3. So 3 tu penting lah, sebab yang lain tu bagi saya boleh juga untuk tambahkan pemahaman, tapi yang penting untuk kita buat pembacaan chart 3 kelas tu, support market structure, support resistance dengan setup easy trade. So faham ketiga-tiga tu, insya-Allah senanglah untuk kita buat pembacaan untuk entry, nak TP ke, nak cut loss ke. Okay, itu saja saya rasa. Ada apa-apa boleh tanya dulu sebelum kita end kelas lah. Okey ni komen. GFM tu boleh bila-bila masa dah ke? GFM sekejap tengok. GFM dah minggu lepas lagi dia punya signal ni. Cuma dia ada resistance kat sini lah. Kita punya setup dah minggu hari Jumaat itu lagi. Hari Jumaat tu dah confirm punya setup dah ada lah. Setup dah ada. So tu minggu ni dia start buat kenaikan tu. So masih ragu-ragu dengan support resistance sendiri. Untuk yang kata yang masih ragu-ragu ni, biasa kita kena lebihkan pembacaan chart lah. Tambahkan banyak-banyakkan baca chart, insya-Allah. Bila kita dah mahir, lagi cepat lah untuk kita tengok je, kita dah tahu dah kat mana nak TP, kat mana nak berjaga-jaga. So macam mana kata contoh nak berjaga-jaga, kalau kata contoh kita dah tahu support and resistance kat sini, ni resistance. So mungkin kita nak berjaga-jaga kat sini. So macam mana nak berjaga-jaga, kena tengok based on volume pula. Contoh sampai sini volume hijau lagi volume. Kecilkan time frame, pecahkan time frame lagi. Tengok volume masih orang kata pembeli lagi ramai. So hold sajalah. Walaupun dah sampai di resistance. So kalau kata dia dah start melemah, macam mana? Start melemah bila volume tu dah besar penjualan dia. So kita nampak dia bila dah sampai resistance dan penjualan tu terlalu besar, maksudnya dah melemah lah. So mungkin boleh TP dulu. So macam yang kat sini kat sini satu March ni kita tengok. Ni weekly ni. Sini tadilah yang kata bukan dry dah tu. Sini pembeli banyak, sini penjualan yang banyak. Sebab volume dia pun dah melebihi separuh daripada yang sebelum. So tinggal sikit je saja pembeli yang ada dalam kaunter tu lah. So kat sini dah start boleh TP lah, walaupun resistance dia resistance pun kat sini sebenarnya. Resistance ni resistance structure. So dia dah lepas resistance dan dia tak kuat.
So dia patah balik harga, turun, dia duduk main kat line resistance tu. Kalau buat SNR sendiri, rest line bersusun sampai takut. Itulah kalau kata, iyalah kita boleh buat, kita lukis je, yang penting nak kena buat analisis tu based on apa yang kita lukis. Kita nak kena tengok pembacaan. Memanglah kata support and resistance yang kita lukis tu memang kebiasaan, memang harga akan pergi kat situ dan dia duduk main. Lepas tu dia kadang-kadang bila dia dah lepas, dia pergi jauh lah. Kalau tak lepas, dia patah balik dan break support tu. So yang tu kita nak kena tengok volume dan juga time frame yang tu. Untuk kita tengok dia melemah ataupun tak. Macam contoh, kita panggil roadblock kat atas ni kan, resistance lah. So resistance, walaupun kalau kita lukis banyak, contoh resistance structure, kita lukis sini, kita lukis sini, kita lukis. So tapi benda tu akan menjadikan kita terlalu berjaga-jaga jugalah. Kita nak kena tengok, kejap nak tengok. So buka yang time frame besar. Macam contoh kalau kita guna time frame daily, memang kita akan kalut sikit lah. Dalam masa sehari kita nak kena tengok dia dah sampai belum resistance yang kita lukis tu. Bila dah sampai, kita nak kena tengok pula volume macam mana, penjualan banyak ke pembeli yang banyak. So untuk mengelakkan kita jadi kalut ke apa semua, kurang yakin, kita buka time frame besar. Time frame besar weekly macam contoh. So bila kita draw di weekly punya resistance pula, tengoklah pembentukan candle weekly, pembentuk volume weekly macam mana. So kuranglah sikit kita punya perasaan berjaga-jaga kita tu. So kita tengok sini, okay, harga dah sini, setup dah mid. So kita tahu minggu depan dia akan naik harga. Cuma bila itu adalah minggu depan 5 hari ada. Dalam masa 5 hari akan berlakulah penurunan, kenaikan harga. Tapi apa yang kita tahu, minggu depan dia naik. Macam tu je. So kita nak kena berjaga-jaga di resistance yang seterusnya sajalah. InsyaAllah boleh cuba praktikkan banyak lagi. Kalau untuk sparring, orang kata teknikal analisis ni lebih di crypto lah. Sebab crypto dia volatility tinggi dan market dia pun 24 jam. So kita buka time frame 15 minit tu pun kita boleh sparring sedap lah. So dalam masa 15 minit kita dah buat pembacaan chart yang agak banyak lah sebenarnya kalau di crypto tu. Boleh ke kata untuk entry cut loss tengok TF kecil, tapi untuk TP tengok TF besar. Okay, untuk kalau yang macam tu, entry time frame kecil. Sebenarnya ni kena fahamkan time frame dulu. Time frame ni bila kita entry time frame besar, weekly contoh kita entry menggunakan time frame weekly, dan kita nak kena tengok time frame weekly jugalah. Sebagai panduan kita, time frame weekly yang penting. Lepas tu untuk yang daily tu adalah untuk kita lagi cepat untuk kita TP. Boleh maksudnya. Macam contoh, dalam weekly ada 5 hari. Dalam 5 hari tu akan berlaku kenaikan dan penurunan harga. Tapi bila kita buka time frame daily, ada 1 hari penjualan yang terlalu besar. So kat situ bolehlah kita untuk TP apa semua. Toyo Van, dry volume. Macam contoh, okay. Ya tadi tu okey untuk entry dengan cut loss. Kalau apa tadi, GFM.
So tengok time frame sajalah. Time frame weekly kita baca untuk weekly dan daily. So kalau kata time frame tu semua, monthly, weekly, daily tu cun. Kata contoh candle pun cantik semua untuk tiga-tiga time frame. So boleh hold lama lah yang tu. Walaupun dalam daily tu berlaku penjualan yang tinggi ke yang ni, so maksudnya dalam untuk masa sebulan ke depan dia akan jadi okey lah bila time frame monthly tu masih okey, kita tengok candle dia. Ya sama, betul. Ni kalau yang jenis kalau apa kita nak macam contoh kita baca weekly tadi G apa tadi? Harvey, cuba tengok Harvey. Harvey tak ada lagi ni. Kuskapi. Okey, ni contoh. Saya ambil weekly. Sini dah keluar signal dan setup pun kena lah ni. So weekly kena. So kita tahu minggu depan, maksudnya minggu ni lah dia akan buat kenaikan harga. So dalam masa seminggu depan tu dia akan ada penurunan atau kenaikan harga lah. Kalau kita pecahkan daily dari 23 tadi kan. Sini. So kita nampak sini naik turun. Lepas tu naik balik turun. So kalau based on daily punya time frame ni masih okey. Sebab okeynya belum ada sell signal ataupun kalau ikut volume dah ada. Tapi sell signal tu tak ada lagi. So boleh hold lagi lah. Kalau kata dah nak TP pun tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma tapi rugi lah. Sebab sell signal pun tak keluar lagi. Tapi counter pun okey lagi ni. Macam yang ni. Kita tengok. Kita masuk weekly. Okay, weekly okey. Ni pun okey lagi. Tak ada tanda-tanda yang kata melemah ke apa semua. Penjualan yang tinggi untuk weekly punya time frame. So daily kita buka. Daily kita nampak lah sini ada volume beli, jual. So yang ni, dua ni dah boleh katakan jual kata contoh. Merah ni kan. Merah dua ni. Tapi bila kita campur semua ni, volume, keseluruhan volume, jumlah penjualan adalah masih kurang daripada pembelian lah. So sebab itulah dia tak keluar lagi sell signal tu. So kalau dah kata contoh kita start dari bawah dia naik tinggi tiba-tiba keluar sell. So itu boleh TP terus lah. Kalau gitu. Time frame daily keluar sell signal boleh TP dulu. Nanti dia dah buat setup baru kita masuk balik. Toyo Van. Time frame daily. Okay. So sama. Yang ni untuk kalau case volume ni, based on volume, kita nak buat pembacaan, kita pecahkan candle lah. So ni adalah time frame daily, kita pecahkan kepada 4 jam. 4 jam pun tak nampak. Pagi je ke? Sampai pukul 1 je ada. Oh, rasa dia sampai pukul 4. Ada ni kenapa saya punya 4 jam tak keluar? Ke harga statik je. Pukul 1, 5. Okay, tak apa, saya pecahkan 1 jam. Okay, Toyo Van. Kalau contoh ni 6 hari bulan hari ni lah. 6 hari bulan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle. So 6 hari bulan start sini. Tengok pembelian, jualan, pembelian dan kat sini boleh dikatakan penjualan lah. So bila kita tengok sini dah tak macam tak dry dah ni. Jual lagi banyak ni untuk tarikh 6 hari bulan. So kalau kecil lagi 30 minit. Sama, kita nampak volume menjual tu terlalu besar lah. So ni untuk based on volume lah kalau kita tengok. Kalau kita tengok setup weekly Toyo Van. Masih okey je. Weekly okey lagi. Tapi weekly signal belum ada.
setup pun tak berapa lah sebab kat sini dan signal kita pun tak keluar. Dia rebound MA50 kat sini. So dia punya weekly pergerakan agak slow lah yang ni. Tak, belum cantik lagi lah. Tiap kali kena tunggu lengkap candle sehari dulu kan ni guys. Okey, untuk yang kata complete time frame tu, maksudnya kalau kata kita buka daily tak perlu tunggu esok pun, kita tengok almost complete. Maksudnya macam contoh kalau ni daily dah complete lah hari ni. Kalau contoh weekly kita tengok ni 3 hari ada masanya 3 hari 19 jam. 3 hari 19 jam untuk dia complete candle. So hari yang last tu mungkin belah-belah petang pukul 4, pukul 3 tu dah start boleh tengok lah untuk kita buat decision. So macam contoh yang ni kita boleh buat decision dalam pukul 3 ke atas dah boleh buat decision lah. Untuk kita tengok time frame daily lah, based on time frame daily. Okay, kalau untuk yang bursa ni bagi saya time frame satu hari tu okey lah, 4 jam tu kadang-kadang dia ada berlaku perubahan juga dengan cepat jugalah. Sebab macam kadang-kadang kita tengok pagi tak ada pembelian, petang tiba-tiba pecut. So bila kita dah tengok time frame 4 jam, pukul 12 tu kita dah nak buat decision. Sebab dia candle 4 jam almost complete lah untuk setengah hari. Tapi bila kita buat decision pukul 12 tu, sebab pagi belum ada orang jual je semua. Kita tengok, ramai menjual. Rupanya petang baru dia pecut. So tak berapa tepat jugalah kalau untuk 4 jam. So better kita tengok pukul 3 ke atas. Pukul 3 ke atas tu candle sehari almost complete lagi okey lah. Okay, sim live Sim live ni kita tengok keseluruhan structure. Okey, tak downtrend lagi. Okey, belum downtrend. Kalau monthly baru nak buat uptrend. Weekly masih lagi belum buat uptrend lagi ni. Sini dia start downtrend, sini dia nak buat uptrend balik tapi dia turun. Dia turun tak melepasi yang ni. So dia masih lagi belum tak berapa cun lagi lah ni. Cuma kalau kita tengok weekly dah ada setup ke belum. Okay, dia rebound 200. Tapi setup tak ada lagi sebab MA ni pun banyak ni kat atas ni. Resistance dia banyak lagi, resistance dynamic ni banyak. Resistance dynamic ni banyak untuk weekly. Dan untuk daily dia ada resistance 200 MA kat atas ni. 610. 615. 610, 615. So dia parking betul-betul atas MA50 ni. MA50 ni adalah MA yang kuat moving average yang kuat MA50. So kalau dia melepasi MA50 tu dia akan teruskan ke atas dan mencari MA200. Tapi biasa kalau counter yang mana-mana MA200 ke atas tu dia selagi dia tak lepas MA200 dia tak lajulah. Sebab dia masih lagi dalam fasa, kalau MA200 ke atas ni dia masih lagi dalam fasa downtrend lah kalau ikutkan. Ni baru nak mula nak buat kenaikan ni. Okay, counter lemang kuning yang kita kita dah nak ambil ke sebelah ni. Okay. Yang lemang kuning tu kita buat pembacaan setakat ni, kita buat pembacaan untuk weekly dan daily. So kalau kata setup lemang kuning tu di monthly pun ada, so lagi cun lah. So setakat ni kita buat weekly dengan daily. So yang tu pun dah cun lah kiranya. So maknanya kita boleh dengan relax sikit lah, tak adalah kita nak kalut sangat. Sebab kita membuat pembacaan di time frame weekly. Macam contoh kalau dia keluar di weekly setup tu bukan lemang kuning semata-mata maksudnya setup tu complete, cukup semua, cukup sifat lah. Maksudnya sifat yang kita nak tu, setup easy trade tu ada market structure, support resistance dengan setup lain tu risk reward semua kena kira. Ngam yang tu
masuk je lah hari Jumaat lah biasa kita masuk untuk yang kalau lemah kuning punya setup keluar hari Jumaat boleh masuk hari Jumaat tu terus. Macam contoh yang ni kan, kalau sim live ni adalah daily. Kita anggap dia adalah di weekly, kita contoh. So, kalau kita anggap dia di weekly dan bentuk dia macam ni, dia parking atas 50 MA dan kalau katalah contoh MA 200 ni tak ada kat atas, dia kat bawah. So maknanya dia akan membuat kenaikan yang minggu depan akan buat kenaikan lah, tapi karakter candle dia untuk weekly. Kata contoh ni adalah time frame weekly, kata contoh. Karakter candle dia ada kaki panjang kat atas. So maksudnya dia akan membuat penurunan dan minggu depan tu dia akan buat kenaikan lagi lah. Dia ada penurunan dan kenaikan. So kalau kita tak nak tunggu, kita nak queue je harga tu, queue je lah. Kalau kita nak queue kat bawah, mungkin dapat. Kalau tak dapat, kita dah terlepas lah. Begitu sajalah. Macam yang apa, pause yang hari Jumaat. Sekejap saya tunjuk yang pause satu. Saya ulas lah yang ni. So macam pause tu hari Jumaat. So tu tengok candle dia, pembentukan candle dia weekly, di time frame weekly. Dia ada kaki panjang atas sikit. So bila dah kaki panjang, maksudnya kita tahulah ramai penjualan di akhir-akhir minggu. Sebab dia time frame minggu. So next week dia akan turun sikit dan dia akan teruskan kenaikan lah sebab setup kita yang lain semua kena. Tengok MA semua kat bawah, harga pun kat atas. So kita tahu dah next week dia akan naik. So ni dah naik sikit lah. So dalam masa seminggu tu dia akan naik dan ada penurunan juga. Kalau monthly, so kita tengok monthly pun sama. Monthly pun macam cun juga. Kan? Beli ni lepas tu hijau balik. So kira dry lah ni. Monthly pun dry. Weekly. Minggu lepas baru start. Minggu ni hijau lagi. So kalau daily, daily kita nampak. Daily hari Jumaat ni 2 September ni. Hari apa? Khamis. Hari Khamis pembelian yang tinggi, hari Jumaat dry volume. So hari Isnin dah start ada pembelian balik lah. So itu saja saya rasa. So kita pun dah pukul 11, rasa tak ada apa lagi kot. So untuk yang ni nanti video kita akan bagilah link nanti lepas dah siap edit. So untuk yang kelas-kelas yang kata nak mantapkan lagi pembacaan chart tadi, boleh tengok semula video-video ataupun kalau nak terus macam live macam ni untuk bertanya soalan, boleh join next class lah. Tapi rasa kelas-kelas tu semua dah lepas saya rasa. Boleh tengok video lah. Video kita ada kat YouTube tu dah ada lah. Market structure, yang penting kena tengok video market structure. Support, 3 jenis support and resistance dengan setup easy trade. So masterkan yang video-video tu, fahamkan, insya-Allah boleh senang sikit lah untuk membuat pembacaan chart. Okey boleh. Yang ni video pun kita akan emailkan sekali lah. Yang mana dah email tu kita akan bagi link nanti. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Yang mana ada kekurangan dari pihak saya minta maaf. Sebab saya pun ilmu pun ada, tak adalah banyak sangat. Ada setakat yang saya tahu, saya boleh sampaikan. Itu saja. So, terima kasih semua. Saya sudahi majlis dengan surah Wal-Asr dan takbir kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.